Baik, kita mulakan kuliah maghrib kita dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jawapannya ialah sudah tentu tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hanya saja innama yatazakkaru ulul albab, hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang berikan akal yang waras oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam kita, seluruhnya yang dihormati juga Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita mengikuti kuliah ataupun pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita akan berjalan dengan lancar dan tidak ada apa-apa perkara yang, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. So malam ni kita dah berada di muka surat berapa? Muka surat 8. Jalan dah? Cikgu jalan dah? Ada? Ada gambar? Ada. Kadang ada? Ada gambar, okey. Tak tahulah lain tak okey. Baik. So malam ni kita berada di muka surat 8. Sambungan hari itu kata dahri. Betul. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulubihi fi daraini amin. Telah berkatalah oleh musannaf ataupun pengarang kitab, wa nafa'ana bi ulumihi, dan telah memberi manfaat akan ilmunya dalam dua negara, sama ada dunia ataupun akhirat. Kata dahri ni antara sambungan hari itu, perdebatan antara Dahri dan juga Imam Abu Hanifah. Di mana kita tahu Imam Abu Hanifah ni beliau adalah merupakan imam yang permulaan sekali lah, imam mazhab yang pertama selain daripada imam yang lain. Imam Abu Hanifah ni dia lahir pada tahun 80 Hijrah. 80 Hijrah. Sedangkan Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 103
103 Hijrah. Sedangkan Imam Hambali dia lahir pada tahun 124 Hijrah, tuan-tuan. Baik. Jadi kata dahri, apakah kata dahri? Maka apa ada dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa kemudian daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Kan dahri telah mencapai Imam Hanifah berkenaan perdebatan antara soalannya ialah apa ada dahulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya Allah. Ini soalan yang kedua. Soalan yang pertama itu apa dia? Adakah Allah Ta'ala itu maujud? Kan? Adakah Allah Ta'ala itu maujud ataupun wujud? Maka Imam Hanifah memberi jawapan bahkan ada. Baik, ini soalan yang kedua lah. Maka apa ada dahulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya Allah? Maka kata Imam Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya Allah. Tiada suatu dahulu daripadanya Allah dan tiada suatu dahulu kemudian daripada Allah Ta'ala. Kata dahri, betapa tasawur ada sesuatu yang maujud padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Kata dahri, betapa tasawur tergambarlah, terbayang ataupun tergambar. Ada sesuatu yang maujud ataupun wujud padahal tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Mustahil lah dia kata. Ni daripada sudut logik akal dia begitu. Jadi apa jawapan daripada Imam Abu Hanifah? Dia kata baginya itu dalil pada badan kamu sendiri ataupun pada badan kamu pula, katanya. Maka apa ia? Siapa yang tanya tu? Maka apa ia? Mana dahri bertanya lah. Apa ia? Katanya, apa dahulu daripada ibu tangan kamu? Apa dahulu daripada ibu tangan kamu? Okey. Apa dahulu daripada ibu tangan kita ataupun ibu jari lah, yang paling sesuai ialah ibu jari, tapi di situ dia menggunakan ibaratnya dengan ibu tangan. Sedangkan tangan kita ni dia tak ada ibu. Yang ada ialah ibu jari. Okey. Kemudian daripada jari kelengkeng kamu. Apa kemudian daripada jari kelengkeng kamu? Mana apa sebelum daripada ibu jari dan apa selepas daripada jari kelengkeng. Sama ada kita terbalik pun tak apa jugalah. Ataupun apa dahulu sebelum daripada kelengkeng dan apa selepas daripada ibu jari. Macam tu. Tak kisahlah mana satu dahulu dan mana satu kemudian. Maka katanya tiada suatu dahulu daripada ibu tanganku ataupun ibu jariku dan tiada suatu kemudian daripada kelengkengku. Itu jawapan daripada dahri. Maknanya selepas daripada ibu jari kita tidak ada jari yang lain kecuali kita bertemu dengan ibu jari yang sebelah kanan lah. Kalau kita mula pada sebelah kiri. Juga kalau kita bermula daripada sebelah kiri, kan kalau kita bermula sebelah kanan, kalau sana kita bermula daripada jari kelengkeng, kemudian disudahi dengan ibu jari belah kanan. Selepas ibu jari belah kanan, kita akan jumpa ibu jari belah kiri pula. Selepas jari kelengkeng yang belah kiri, kita tidak akan jumpa apa-apa lah. Tidak akan jumpa apa-apa. Betul tak? Jadi maka kata Imam Hanifah, demikian lagi Allah Ta'ala, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya Allah. Maksudnya, mana begitulah ibaratnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala itu dialah al-awal wal akhiru, dialah yang pertama dan dialah Allah Ta'ala itu yang terakhir, semaknanya tidak ada Tuhan, kan, selepas sebelum daripada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu juga maknanya tidak ada Tuhan kalau selepas daripada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. So makna itu adalah jawapan yang
paling mudah lah yang boleh kita gunakan kalau seandainya kita berhujah dengan orang-orang yang berpahaman seperti orang yang berpahaman dengan dahri tadilah, tuan-tuan. Baik. Baik, kemudian seterusnya kemudian kata dahri lagi, tinggal lagi padaku suatu pertanyaan. Kata dahri, tinggal lagi padaku suatu pertanyaan, katanya nyata olehmu aku jawab insya-Allah taala. Mai ni kerja okey, kerja tak okey. Kata dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Hilang. Kata dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Katanya nyata olehmu aku jawab insya-Allah taala. Jadi dari ada soalan yang terakhir lah. Tapi sebenarnya kalau ikut pada kitab ni, dia ada sebenarnya lebih pada banyak soalan pada yang diajukan. Di sini hanya sebut 3 soalan saja. Tapi kalau tuan-tuan gajin Google dalam internet, sebenarnya ada lagi soalan-soalan lain lah. Soalan-soalan lain yang diajukan oleh dahri kepada Imam Abu Hanifah. Tapi di sini sebut 3 saja. Baik. Katanya apa kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini? Apa kelakuan Allah Ta'ala? Mana apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala pada waktu sekarang? Maka kata Imam Hanifah bahawasanya engkau ini terbalik. Pekerjaan kau. Mana pekerjaan kau ni terbalik? Maksudnya sepatutnya engkau yang bertanya, sedangkan aku yang menjawab. Sepatutnya kau berada di bawah, aku berada di atas. Saya kiranya bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Sepatutnya begitu. Maka manakala aku turun, engkau naik. Manakala tak kala engkau turun, aku pun naik. Nescaya aku jawab akan soal engkau. Kata Imam Hanifah, aku boleh menjawab soalan yang kau ajukan pada aku dengan syarat kau turun ke bawah, dan aku akan naik ke atas, dan lepas tu aku jawablah soalan yang kau ajukan. Maka turunlah ia dan naiklah Imam Abu Hanifah di atas mimbar. Maka tak kala duduk ia di atas mimbar, maka bertanya dahri, maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya tadi dengan katanya, kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini ialah menggugurkan yang batil seumpama kamu daripada atas ke bawah, dan menaikkan yang sebenar umpama aku dari bawah ke atas. Maka lalulah ia dan putuslah hujah dia. Lalulah ia dan putuslah hujahnya. Manakala lah Imam dahri tadi daripada berhujah dengan Imam Hanifah, kerana malulah dia. Maknanya yang batil dia dah rasa dia tu batil dan dia turun ke bawah, sedangkan Imam Hanifah ni berada di pihak yang benar dan dia berada di atas. Itulah caranya berhujah lah dengan orang-orang yang lebih fahaman, kerana fahaman menggunakan akal fikiran inilah. Pertama sekali ada hari ini lebih kepada fahaman tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan, tuan-tuan. Okey. Kita tak boleh tidak percaya pada Tuhan. Kerana Allah Ta'ala itu ialah yang telah menjadikan alam ini. Jadi mustahil alam ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang mencipta. Malahan golongan-golongan yang tidak percaya pada Tuhan pun golongan ateis ni, kan? Walaupun mereka tu ada masanya mereka tak percaya pada Tuhan, tapi ada masanya bila berlakunya kesusahan, kesukaran dalam hidup mereka, akhirnya mereka juga terpaksalah minta bantuan dan pertolongan kepada Tuhan juga. Minta bantuan dan juga pertolongan kepada Tuhan juga, tuan-tuan. Faham kan? Baik, seterusnya kita sambung kata musannaf. Musannaf ialah pengarang kitab yang kitab asal dia, iaitu Imam Sanusi. Innal hukmal aqli, sesungguhnya hukum akal. Bahawa kita nak masuk, kita walaupun belum masuk yang sepenuhnya lagi ke dalam apa yang nak dibahaskan dalam kitab ini, tapi kita dah mula masuk secara peringkat demi peringkat ke dalam apa yang nak dinyatakan dan dibahaskan oleh pengarang kitab ini. Di mana pengarang kitab ini saya tahu ialah Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani,
salah seorang daripada ulama Nusantara. Baik, sesungguhnya hukum akli artinya bahawasanya hukum yang bangsa akal itu bermula makna hukum itu iaitu mengisbatkan sesuatu pekerjaan atau menafikan dia. Jadi sebelum masuk dalam hukum akal, jadi musannaf ni nak bicara tentang hukum dulu. Apakah dia katakan hukum? Kerana banyak di kalangan kita ni bila sebut tentang hukum, masing-masing pandailah, boleh, haram, halal dan sebagainya. Tapi apakah dikatakan sebagai hukum? Apa definisi hukum? Apa tarikh hukum? Banyak orang pandai cakap tentang hukum, tapi bila tanya tentang tarikh hukum, definisi hukum, dia tak boleh nak jawab. Kan boleh tanya dengan dia, apa hukum? Hukum lah. Yelah, tarikh hukum tak apa. Hukum lah, dia kata. Hukum, gitu. Yelah, apa bendanya hukum itu? Hukum ialah mengisbatkan suatu pekerjaan ataupun menafikan dia. Isbatul amri au nafihi kalau dalam bahasa Arabnya. Isbatul amri au nafihi, menetapkan suatu pekerjaan ataupun menafikan sesuatu pekerjaan tadi. Dan yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu ada kalanya ialah syarak. Ada kalanya syarak ataupun peraturan undang-undang agama. Dialah yang akan menentukan sama ada benda itu boleh ataupun tak boleh. Mengisbatkan maknanya menetapkan satu hukum ataupun menafikan. Hukum maksudnya membolehkan ataupun tidak membolehkan satu hukum tadi. Jadi yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu ada kalanya syarak lah. Syarak lah yang menentukan, berdasarkan pada hujah Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW menyatakan bahawa ni benda ni halal, benda ni haram, menikah tu adalah halal, berzina tu adalah hukumnya haram. Dan ada kalanya dengan menggunakan akal, dan ada kalanya adat. Maka sebab itulah terbagi hukum itu kepada 3 bahagian ataupun 3 kategori. Pertama, hukum syarak. Yang kedua, hukum akal. Hukum berdasarkan kepada akal kita. Kerana akal ni kita tak boleh nak nafikan. Akal pun berfungsi juga untuk kita nak fahamkan hukum syarak. Cuma akal kita tak boleh letakkan paling tinggi berbanding dengan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hukum adat. Hukum adat pun boleh digunakan pakai jugalah. Selagi mana tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka hukum adat itu boleh digunakan pakai. Sebagai kaedah menyatakan bahawa al-adat muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan hukum. Boleh jadikan hukum. Ma lam yata'arid bi syariatihi, selama mana belum menentang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sesungguhnya menyimpankan oleh musannaf atau hukum akal, atas hukum akal tiada hukum syarak dan tiada hukum adat, kerana bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal dua, tiada dengan hukum syarak dan tiada dengan hukum adat. So makna yang nak dibahas di sini ialah pembahasan daripada hukum akal, bukan daripada hukum syarak, bukan daripada hukum adat. Kerana akal pun berfungsi juga, memainkan peranan yang sangat penting untuk kita memahami tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala, memahami tentang wujud qidam, baqah, mukhalafatul ta'ala lil hawadis, segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu kita nak faham pun berdasarkan kepada akal jugalah. Maka ta'arif hukum akal itu iaitu, sekarang kita masuk ta'arif hukum akal. Tadi kita dah bahas tentang hukum, apa dikatakan hukum. So sekarang ni kita masuk pula apa dikatakan hukum akal, hukmul akli, iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan, dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Apa maksudnya itu? Baik, apa yang dikatakan hukum akal? Hukum akal ialah mengisbatkan atau menetapkan suatu pekerjaan ataupun satu perkara
bagi suatu pekerjaan atau satu perkara yang lain, atau menafikan pekerjaan tadi, sama ada menetap atau menafikan daripadanya, daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Benda ni tidak ada kait mengait dengan nak cuba berulang-ulang. Kalau hukum adat tuan-tuan, kalau kita nak orang kata nak pakai sesuatu hukum adat itu, ada masanya kita terpaksa cuba berulang-ulang kali lah. Test dulu, tak boleh, tukar. Okay? Test lagi, tak boleh juga, tukar lagi hukum lain. Cuba lagi, buat lain-lain pula, tak boleh lagi, guna lagi kaedah lain. Kan, cuba lagi yang lain. Maknanya terpaksa dibuat berulang-ulang kali, barulah suatu hukum adat tu boleh berlaku lah. Okay? Sedangkan hukum akal ni tidak begitu. Begitu juga dengan hukum syarak. Hukum syarak tak perlu nak test-test. Tak perlu nak test-test. Kerana Allah Ta'ala dah tetap Al-Quran begini-begini. Kalau orang berzina tu apa balasan dia? Kalau orang yang kata orang yang mencuri tu, apakah balasan dia? Semua dah dinyatakan Al-Quran. Orang murtad tu apa balasannya? Semua tak dinyatakan Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya tidak perlu berulang-ulang. Tidak perlu nak cuba-cubalah. Macam tu. Kerana hukum Allah Ta'ala tu telah pun qat'i. Telah pun qat'i hukum dia, putus, dan tidak perlu kita nak mencubanya. Penting kita terus laksanakan saja hukum Allah Ta'ala itu. Baik, tuan-tuan. Baik, seterusnya saya tak pasti gambar ni, gambar tak keluar. Yang dalam ni gambar tak keluar. Baik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian, dan tiada terhenti atas hantar yang menghantarkan. Apa maksudnya itu? Maksudnya tidak perlu kepada wadi'. Tidak perlu kepada wadi', mana orang yang mencipta dia, hukum dia. Dan tiada terhenti atas hantar orang yang menghantarkan. Sedangkan hukum syarak itu telah pun ada yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Ataupun dia tak ada macam hukum-hukum yang taklifi yang lain lah. Hukum syarak tu dia banyak, halal, haram, makruh, mubah, haruh, macam-macam kan. Tapi kalau hukum akal ni dia tak ada macam tu. Boleh juga kita maknakan begitu. Boleh juga kita maknakan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Itu maksud dia. Maksudnya hukum ini, hukum adat ini, hukum akal ini tidak perlu kepada pecahan-pecahan hukum yang banyak-banyak. Seperti hukum 5 kalau dalam fiqh. Ada haram, ada halal. Ada haram, halal, ada makruh, kan? Ada mubah, harus, dan ada sunat. Ada sunat. Okey, itu kalau dalam hukum dalam hukum syarak. Kemudian dalam hukum syarak juga dia bagi dua, tadi taklifi, yang 5 tadi. Kemudian ada hukum wad'i. Hukum wad'i seperti sahih, fasid. Okey, lepas tu syarat lazim. Syarat lazim. Okey, 5 ni termasuk dalam hukum wad'i. Hukum wad'i ini hanya terdapat dalam ilmu syarak saja, Sedangkan dalam ilmu hukum akal, tidak ada hukum wad'i sebagaimana terdapat dalam hukum syarak. Itu sebabnya dia kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Itu maksudnya. Baik, dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu ialah hukum adat, kerana ia terhenti atas berulang-ulang cuba. Dia ada sambungan tadi. Kalau hukum adat pula tuan-tuan, kita terpaksa test berulang-ulang kali. Okey, tak berjaya buat lagi, tak berjaya buat lagi, tak berjaya buat lagi. Itu dikatakan sebagai hukum adat. Maka kalau dah banyak kali cuba-cuba akhirnya berjaya, maka ditetapkanlah hukum tersebut. Kalau hukum akal dia tidak ada begitu.
Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia, itulah hukum syarak. Kerana ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak. Syarak menghantarkan dia. Ataupun makna lain, Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menghantarkan dia, ataupun yang memula mencipta akan hukum syarak tadi. Lepas tu ditambah baikkan oleh oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama taqaddimin dan mutaakhirin. Okey, sehinggalah diguna pakai pada zaman sekarang ini. Itu maksud dengan dia, bahawa terhenti atasnya orang yang menghantar akan dia. Okey, itu hukum syarak. Dan tersimpan hukum akal itu kepada 3 bahagi, seperti lagi akan datang sebutnya. Macam tu. Faham kan? Boleh tak ni? Boleh Saya ulang semula Boleh Maka ta'arif hukum akal itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba, dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia. Itu dia katakan hukum akal. Mana mengisbatkan, menetapkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan yang lain, ataupun menafikan satu pekerjaan ataupun tidak satu pekerjaan yang lain, okay? Daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Mana tak ada nak test banyak-banyak kali lah macam tu. Tak perlu nak cuba banyak-banyak kali barulah kita nak tetapkan ataupun kita nak laksanakan satu hukum akal tadi. Tak perlu nak cuba banyak kali. Berbanding dengan hukum adat. Macam tu. Dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkannya. Maksudnya tidak ada, kerana hukum akal ni tidak perlukan kepada si wadiknya, mana orang yang mencipta dia. Itulah yang menciptanya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada terhenti atas hantar orang yang menghantarkan. Berbanding dengan hukum syarak. Sedangkan hukum syarak, tuan-tuan, mana ada yang mencipta ataupun yang menggubal hukum syarak itu Allah Ta'ala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar daripada kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu ialah hukum adat. Kerana ia terhenti atas berulang-ulang cuba. Dia perkataan cuba, dia tambah lagi situ. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia, itu ialah hukum syarak. Kerana ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia ialah syarak. Syarak yang menghantarkan dia, mana syarak yang mencipta ataupun menggubal dia, itulah yang menciptakan, itulah Allah Ta'ala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi, seperti lagi akan datang sebutnya. Macam tu. Faham kan? Okey, itu dia katakan hukum akal. Definisi ni, takrif ni dia pening sikit kepala sini. Payah sikit nak faham. Kemudian kita masuk hukum adat. Hukum adat pula iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah, perantaraan dicuba-cuba akan dia dengan berulang-ulang. Nampak? Dicuba dengan berulang-ulang kali. Tak boleh buat ni, tukarlah hukum lain pula. Tak boleh tukar lagi kan? Tak boleh tukar lagi hukum lain. Nampak tak? Sampai boleh lah. Tapi hakikatnya tak boleh pun. Sebenarnya hukum yang paling berjaya ialah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum yang paling agung ialah hukum Allah Taala saja. Baik. Dan tersimpan ia pada 4 bahagi. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud, seperti ditambatkan wujud kenang dengan wujud makan. Ditambat mana diikatkan, seperti ditambatkan wujud dengan wujud sesuatu benda, seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud makan. Bila ada kenyang, maknanya ada makan, kan? Ada kenyang, disebabkan apa kita kenyang? Sebabkan kita ada makan, maka wujudlah kenyang. Itu dia katakan ditambatkan wujud dengan wujud satu benda. Ditamatkan wujud kenyang dengan wujudnya makan. Kalau tak makan, tak kenyang. Macam tu.
Tak makan tak kenyang lah. Mestilah kita makan dulu baru kenyang. Yang kedua, ditambahkan Adam dengan Adam. Adam mana tiada. Ditambahkan tiada dengan tiada. Seperti ditambahkan tiada kenyang dengan tiada makan. Tak ada kenyang disebabkan tak makan lah. Ataupun disebabkan tak makan, kita pun tak kenyang. So macam mana kita nak kenyang? Kita nak kena makan lah macam tu. Nak makan baru kenyang. Macam tu. Tapi ada juga orang makan tak kenyang-kenyang, nasi tak cukup. Nasi tak cukup. Datang lambat lewat. Yang ada sikit je nasi lauk pun tinggal sikit je. Jadi akhirnya kan kebuluh lah macam tu. Jadi terpaksalah tu rumah masak lagi sekali. Masak balik kan. Sial lah tetamu datang kan. Baik, yang ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam. Ditambahkan ada dengan tiada. Seperti ditambahkan atau diikatkan ada sejuk dengan tiada selimut. Ditambahkan ada sejuk dengan tiada selimut. Kenapa sejuk? Kerana selimut tak ada. Kono pula tentang musim hujan. Musim hujan kan sejuk. Hujan lah lebat kan. Rumah kita pula jenis rumah papan, rumah kayu je. Bukan macam rumah zaman sekarang ni kan. Ramai yang duduk rumah batu kan. Rumah yang canggih-canggih. Rumah 2 tingkat. Macam istana besar masing-masing kan. Jadi tak terasa sangat lah hujan kat luar tu. Rasa panas je. Tak ada rasa sejuk apa-apa. Yang keempat, ditambahkan Adam dengan wujud. Ditambahkan tiada dengan ada. Seperti ditambahkan ataupun diikatkan tiada hangus dengan sebab wujud manik ataupun tegahan seperti basah. Ditambahkan tiada hangus dengan sebab wujud manik mana tegahan, iaitulah basah. Maknanya disebabkan oleh basah kayu tadi, maka kayu yang kita nak bakar tadi tidak terbakar. Macam tu, disebabkan oleh kayu yang basah. Macam tu. Ataupun disebabkan kain basah, maka api pun tak makanlah kain tadi. Macam tu. Tapi kalau api yang banyak tuan-tuan, api yang begitu besar kan, kayu yang basah macam mana pun ataupun kain yang basah macam mana pun, kalau api itu besar memang terbakar jugalah. Ini contoh bagi api yang kecil lah, ataupun sederhana kecil je kan. Jadi kalau setakat kayu basah tu ataupun kain basah memang tak dimakannya lah macam tu. Baik, kemudian kita masuk pula hukum syarak. Okey, kita dah bahas tadi tentang hukum akal, kemudian hukum adat. Sekarang kita lihat pula tentang hukum syarak. Dan hukum syarak itu iaitulah kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan tuntut suruh atau tuntut tegah, atau dengan harus, atau yang dihantarkan bagi tuntut dan bagi ibahah. Dan masuk di dalam tuntut suruh itu 2 perkara. Baik, ini dikatakan sebagai hukum syarak. Hukum syarak itu ialah kalam Allah. Kalam Allah. Kalam Allah lah, perbicaraan Allah Ta'ala lah, yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, yang ada kait dengan perbuatan si mukallaf. Siapa mukallaf? Kita lah, manusia ni, yang telah pun sampai umur balik dan berakal, maka kita dikatakan sebagai orang mukallaf. Yang bergantung ataupun yang berkait dengan perbuatan mukallaf, dengan tuntut suruh, dengan tuntutan suruh buat, ataupun tuntut tegah, tuntutan jangan buat, tuntut tegah. Haram contoh, benda tu haram, itu termasuk dalam tuntut tegah lah. Mana tuntut suruh? Benda aqimus solah wa atuz zakah, tu tuntut suruh. Atau dengan harus, benda-benda yang harus. Apa benda yang harus dalam dunia, dalam hukum syarak ni kan? Ada kan? Atau yang dihantarkan bagi tuntut, yang diwadakkan ataupun yang letakkan bagi tuntut buat, dan bagi tuntut ibahah. Okey? Itu dikatakan sebagai hukum syarak. Itu dikatakan sebagai hukum syarak. Baik, kemudian masuk dalam tuntut syuruh itu ialah 2 perkara.
Pertama ialah wajib. Pertama wajib, yang kedua nanti sunat. Jadi ini termasuk dalam perkara tuntut ataupun suruh. Tuntut suruh. Yang pertama wajib. Pemakna wajib, barang yang diberi pahala atasnya orang yang mengerjakan dia dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Kalau bahasa Arabnya, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Satu benda yang diberi pahala bila kita suruh buat dan kita diseksa disebabkan kita meninggalkan dia. Contohnya sembahyang 5 waktu lah. Sembahyang 5 waktu ni nak tak nak kita kena buat lah. Kita uzur macam mana pun kita kena buat, kecuali orang perempuan. Perempuan dia ada kelonggaran dia. Dia ada masa tertentu dia tak perlu nak buat. Tapi bagi laki-laki ni, asal kita dah balik dan berakal dan kita ni masih dikategorikan sebagai orang yang waras, masih kuat lagi ingatan kita, walaupun mungkin badan kita ni lumpuh satu badan ke separuh badan ke disebabkan oleh stroke, tapi akal kita ni masih waras lagi, kita boleh ingat lagi, orang kita boleh kenal lagi. Sebenarnya wajiblah kita lakukan sembahyang tadi. Gitu. Baik, kemudian dan puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni wajib kepada setiap mukallaf. Dan zakat pula dia ada syarat sikitlah. Contoh zakat ni lah cukup cukup setahun. Kemudian cukup nisab. Kalau zakat macam ternakan tu kan dia ada nisab dia. Cukup nisab dia. Dan lainnya daripada segala perkara wajibat syar'i, segala benda-benda yang diwajibkan oleh syarak, wajibatul syar'i. Yang kedua tuan-tuan, sunat juga termasuk dalam perkara tuntut suruh. Tapi sunat ni kan dia longgar sikit berbandingan benda yang wajib. Maknanya sunat ialah barang yang diberi pahala atas mengerjakannya dan tiada diseksa atas orang yang meninggalkannya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan oleh ulama kata ma yusabu ala far'i wa la yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'li, suatu benda yang diberi pahala apabila kita lakukan, wala yu'aqabu, dan tiada kamu diseksa disebabkan kamu meninggalkan dia. Cuma sunat pula ada macam-macam sunat lah. Ada sunat orang kata muakkad, ada sunat ghairu muakkad, kan? Ada sunat yang ada kait dengan masa, ada sunat tak dikaitkan dengan masa. Sunat mutlak dia tak ada kait dengan masa. Ada sunat-sunat yang dikaitkan dengan masa. Seperti sunat duha. Sunat duha ni kita kena buat waktu sunat duha lah. Sunat gerhana. Sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ni sunat yang dikaitkan dengan masa. Mana kalau kita nak buat sunat tu mesti waktu tu saja. Tak boleh kita buat pada waktu yang lain. Baik, kemudian tuan-tuan, dan masuk dalam tuntut tegah pula itu dua perkara. Tadi tuntut suruh. Sekarang ni kita lihat pula tentang tuntut tegah. Dan masuk dalam perkara tuntut tegah itu ialah dua perkara. Pertama, haram. Maknanya barang yang diseksa atas orang yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia. Diseksa orang yang mengerjakan dia dan beri pahala pula orang yang meninggalkannya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa tu? Ma yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarkih. Ma yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarkih. Satu benda yang diseksa apabila orang itu mengerjakan dia dan diberi pahala atas orang itu meninggalkan dia. Contohnya dalam bab berzina. Berzina disebabkan siapa melakukan berzina maka diseksa lah. Selagi mana dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala maka diseksa lah besok. Cuma dalam Islam ni, dalam konteks Islam ni, Allah Ta'ala bagi tempoh untuk bertaubat. Ada peluang bertaubat. Tapi tak nak bertaubat juga, besok akan diseksa lah, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beri pahala atas orang yang meninggalkan dia. Yang kedua, makruh. Makruh pula barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkannya
dan tiada diseksa atas orang yang mengerjakan dia. Kalau dalam bahasa Arabnya apa tuan? Dia beri pahala atas orang yang meninggalnya, maknanya mayusabu ala tarkih wala yu'akabu ala fi'lih. Tu bahasa Arabnya kat situ memang tak ada lah. Tuan-tuan carilah kitab tu memang tak jumpa. Tak jumpa dalam tu. Saya ambil dalam kitab lain. Dalam kitab-kitab Arab memang biasa kita jumpalah takrif begitu. Dan terkatakan ibah ialah makruh ialah mayusabu ala tarki, suatu benda yang dipahala atas orang yang meninggalkan dia dan tiada diseksa atas orang yang mengerjakannya, wala yu'akabu ala fi'lih, wala yu'akabu ala fi'lih, dan tiada diseksa di atas orang yang mengerjakannya. So maknanya kalau siapa mengerjakannya memang tidak diseksa, tapi benda itu termasuk dalam perkara makruh lah. Perkara makruh ni memang kita tak galakkan. Lebih baik kita tinggalkan begitu. Baik, contohnya memakan benda-benda yang kata menyebabkan bau buruk, bau yang busuk lah. Bau yang busuk yang boleh mengganggu sahabat-sahabat kita ketika dalam solat. Seperti makan petai ke, makan jering kan. Benda-benda yang kata makruh lah, memang meninggalkan bau yang kuat kan ketika ni. Malahan ada juga di kalangan pendapat menyatakan kata durian pun termasuk dalam benda yang makruh juga. Durian, kita nak semayang ni kita makan durian kan, pun termasuk juga perkara yang makruh juga, kerana boleh mengganggu sahabat kita yang tak suka makan durian. Malahan mungkin dia akan silap-silap pensan pula dia kalau dia semayang sebelah kita. Sebabkan kita kata cendaur kan, silah kita cendaur kan, kan keluarlah bau duriannya yang semerbak tu, mengganggu sahabat kita yang tak makan durian. Tuan-tuan. Baik, kemudian dan ibahah. Apa katakan ibahah? Ibahah maknanya harus, iaitu satu jua, maknanya bersamaan perbuatan dan tinggalnya. Sikit lagi ya cikgu Isyak dah masuk sikit kan, habiskan ya. Dan ibahah itu harus, iaitu satu jua, maknanya bersamaan perbuatan dan tinggalnya, tiada pahala. Sama ada kita buat ke tak buat ke, tetap tidak ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tiada seksa yang disediakan kepada orang yang melakukan dia. Maka dihimpunkan satu yang harus ini dengan 4 yang dahulu itu, maka jadilah tuan-tuan jumlahnya 5 perkara, dinamakan dia sebagai hukum taklifi. Itu dia katakan sejak tadi ada hukum taklifi dan kita ada hukum wad'i. Mana dia katakan hukum taklifi itulah wajib, sunat, haram, makruh dan mubah ataupun harus. Ini termasuk dalam hukum taklifi yang 4 dahulu ini, dan ibah itu dinamakan sebagai hukum takhyir. Takhayyur mana hukum pilihan. Takhayyur ataupun pilihan. Ada sebagai ulama dia kata ibahah pun termasuk juga dalam hukum taklifi juga. Macam tu. Kalau di sini macam ada pecahan, dibuat pecahan mana 4 itu, 4 mana wajib, sunat, haram, makruh. Ini termasuk dalam hukum taklifi. Habis ibahah atau mubah macam mana? Mereka kata ini sebagai hukum takhayyur, mana hukum pilihan. Sama ada kita nak buat ataupun kita tak nak buat, macam tu. Baik, kemudian dan masuk pada yang dihantarkan bagi keduanya itu ialah 5 perkara. Iaitulah pertama sebab, kedua syarat, ketiga manik, keempat sahih, yang kelima fasid. Dan makna sebab satu. Nanti kita sambung lagi lah. InsyaAllah masuk sebab ada jemputan. Okay, dan masuk pada yang dihantarkan bagi kedua itu ialah 5 perkara. Pertama sebab. Okey, apa dikatakan sebab nanti akan dibahas berkenaan dengan sebab. Kemudian kedua syarat. Apa makna syarat? Nanti akan dibahaskan makna syarat di bawah itu. Kemudian yang ketiga manik tegahan. Apa dikatakan manik? Tegahan. Apa makna tegahan? Nanti dia ada bahas bawah itu. Kemudian yang keempat sahih. Sahih ini kita fahamlah sah. Yang kelima fasid. Mana fasid? Satu benda yang tidak boleh diiktiraf. Okey, sampai situ. Sekian, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'af.
Baik, insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan? Baik, ni kejap okey, kejap tak okey. Tak ada soalan Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatay alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-alifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta harfatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.